Sesuatu perkara yang berada dalam hati nurani dan pemikiran kita ini sebenarnya tidak boleh orang padamkan. Daripada zaman para Nabi dahulu, siapa yang melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, di hadapannya bukan permaidani merah. Nabi kata ada sekelompok manusia yang sanggup memegang agama seperti mereka memegang bara api. Perjuangan ini ada harganya. Jadi kalau kita tidak sanggup membayarnya, maka tidak mungkin perjuangan ini dapat direalisasikan. Satu kesetiaan yang begitu luar biasa diberikan oleh mereka kepada NGO ini. Dakwah yang kita laksanakan ini bukanlah dakwah yang baru, tetapi kita hanya menyambung warisan dakwah daripada Rasulullah. Kebenaran itu sesuatu yang bercahaya. Dia nak padam macam mana pun, cahaya itu akan terkeluar juga di celah-celah batu. Di hari ini ramai orang yang sedar atas perjuangan yang kita perjuangkan selama ini. Kita mesti mengambil tanggungjawab untuk membangunkan ummah dan memimpin ummah ke arah membina sebuah peradaban baru. Alhamdulillah, ISMA ni mempunyai satu kata-kata aura tersendiri. ISMA berjaya mempengaruhi banyak daripada pandangan-pandangan kita serta tindakan kita buat, mempengaruhi pembuat dasar. Kita takut bukan saja Timbul isu BPA, kita akan hilang dari segi kebebasan dalam menentukan dasar ekonomi negara. Antara awal-awal ketika agenda Melayu Sepakat Islam Berdaulat, tak ramai yang boleh terima slogan Melayu Sepakat Islam Berdaulat. Tapi sekarang alhamdulillah slogan ini nampak terbuktilah kebenarannya. Konvensyen pemikiran asal Banna, jadi kita melihat banyak pemikiran-pemikiran dia sebenarnya adalah merupakan pemikiran yang boleh menyelesaikan permasalahan umat semasa. Ini antara program yang melibatkan orang antarabangsa dalam fasa kita nak melawan liberal lah. Setiap konwanis ataupun konvensi wanita yang kita buat ini adalah untuk menjawab persoalan semasa wanita Malaysia ketika itu. Kita akan membuat penjelasan kepada masyarakat tentang apakah itu perjuangan Komanggu. Dan ISMA secara khususnya telah membuat satu drive usaha untuk mengumpul signature menentang pihak Komanggu ini. Ada berkotak-kotak sebenarnya, ada 600,000. Jadi ini mengejutkan banyak orang. Sekarang ISMA sudah mencapai usia 25 tahun. Kan, jadi saya secara peribadi melihat perkembangan ISMA bertatih kan daripada kecil sehinggalah kepada tahap yang ia telah capai pada hari ini. Saya sangat dapat merasakan bagaimana perubahan daripada dulu hanya bermula dengan NGO yang sangat kecil dan sekarang alhamdulillah menjadi NGO yang besar. Setiap sesuatu yang kita buat ini, kita bukan buat atas inisiatif individu tetapi dalam bentuk syura, dalam bentuk jama'i. Jadi benda yang keluar dalam bentuk jama'i ini, dalam bentuk syura ini sukar untuk dipadangkan oleh mana-mana pihak. Amar ma'ruf, menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran adalah merupakan tugas, bukan sahaja tugas lelaki tetapi juga tugas wanita. Keluarnya kita ke medan ataupun berdakwah adalah untuk mengajak wanita-wanita lain kembali kepada kehidupan Islam yang sebenar, mengetahui tentang identiti dan juga jati diri mereka. Januari 2010 itu adalah fasa pentinglah untuk Ikatan Muslimin Malaysia meletakkan posisinya sebagai satu NGO Islam. Selepas kejatuhan Khilafah Osmaniyah, kita pun tahu bahawa kita semua negara dalam keadaan meraba-raba mencari tempat untuk berpaut. Apa yang kita buat pada hari ini tak mula daripada kosong. Kita bermula daripada satu landasan teori yang telah diberikan oleh Al-Banna. Maudhu' dakwah kita, konten kita adalah Islam. Perjuangan kita adalah Islam. Cuma kita bergerak di tanah Melayu.
Meskipun julung kali diadakan, tetapi penyertaannya cukup membanggakan. Yang dimaksudkan konvensyen memperingati 500 tahun kejatuhan Empayar Melayu Islam Melaka yang dilihat mampu kembalikan jati diri orang Melayu. Antara keutamaan dalam perjuangan kita ialah mengembalikan jati diri orang Melayu sebagai majoriti umat Islam dalam negara kita ini. Pentingnya kedudukan Melayu itu kerana mereka adalah mewakili majoriti teramai di kalangan umat Islam di negara ini. Jadi langkah pertamanya ialah mempertahankan ataupun mengembalikan jati diri mereka. Ini bukan satu bentuk rasis, tapi cuma kita nak membangunkan bangsa kita sendiri. Jadi saya tak nampak kat mana salahnya di situ. Kita kena cungkil balik, bongkar balik semua sejarah-sejarah peradaban orang Melayu ini. Kita dah buat kajian tentang Melayu sebelum 500 tahun sebelum Masihi. Kita jumpa bahawa kita sebenarnya adalah satu umat yang sangat gemilang, yang mempunyai peradaban. Kita satu masa dulu adalah satu ummah yang gemilang. Gemilang dengan Islam, gemilang dengan tamadun, gemilang dengan budaya. Tetapi kenapa hari ini kita seperti tidak bermaya? Dan kita tengok senario kita siapa sekarang ini. Apa ancaman yang telah kita lalui. Islam tidak mungkin diolah-olahkan mengikut kehendak liberalisme, sebab liberalisme adalah hanya pemikiran manusia yang akan berubah-ubah. Golongan feminis dan juga golongan liberal, mereka cuba memomok-momokkan bahawa Islam ini menindas serta mendiskriminasi wanita. Sebenarnya Islam telah meletakkan ataupun telah memberikan kedudukan yang sangat istimewa kepada wanita. Peranan wanita itu sendiri dalam pembinaan masyarakat, pembinaan keluarga itu sendiri merupakan salah satu tiang yang utama lah di sebelah lelaki. Sebab itulah wanita ISMA bersungguh-sungguh, secara agresif kami buat program tanpa kita mengharapkan ganjaran, tanpa kita mengharapkan kewangan daripada peserta, untuk kami hanya mengharapkan daripada redha Allah untuk kita melahirkan sebuah masyarakat yang benar-benar mempunyai tamadun yang tinggi, yang kita harapkan besoknya boleh menjadi ummah yang unggul. Kita membawa Islam yang mana pendekatan-pendekatan ini sebenarnya secara direct and indirect terkena kepada golongan-golongan yang membawa fahaman yang sesat ini, golongan-golongan liberal. Kita memang menentang habis-habisan golongan liberal ini, LGBT dan sebagainya ini. Hampir tidak adalah ketika itu NGO yang menentang arus yang mereka buat. Tiba-tiba kita menentang. Jadi sudah tentu bagi mereka ini suatu kejutan, dan mereka anggap kalau tidak berbuat sesuatu maka arus yang mereka buat akan padam. Daripada pihak-pihak tertentu untuk menghalang kami daripada bercakap benar, daripada menyuarakan pandangan-pandangan bagi pihak umat Islam dan orang Melayu tentang hak-hak mereka. Indikator kita ini berada pada jalan yang betul adalah apabila musuh Islam mula tercabar dunia. Daripada zaman para Nabi dahulu sehinggalah zaman hari ini. Siapa yang melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, di hadapannya bukan permaidani merah. Di hadapannya bukan puji-pujian. Saya pernah diugut setakat satu telefon call tidak menjejaskan saya, walaupun yalah saya berhati-hati juga ketika itu, mana tahu kan kalau sambil memandu misalnya ada orang nak menembak dan sebagainya. Perjuangan ini ada harganya, jadi kalau kita tidak sanggup membayarnya maka tidak mungkin perjuangan ini dapat direalisasikan. Kalaulah saya menjadi taruhan yang pertama maka saya redha lah, itu bagi saya yang saya tekankan pada diri saya. Manusia-manusia yang membenci ISMA, yang cuba untuk mengenakan apa juga tindakan kepada ISMA pun sebenarnya adalah merupakan makhluk Allah juga yang mempunyai keterbatasan dan tertentu yang sebenarnya takkan mampu untuk buat kecuali apa yang Allah izinkan kepada mereka untuk buat saja. Pada awal tahun 2000 di mana pengaruh liberal
golongan liberal ini begitu kuat dan dominan. Slogan Melayu Sepakat Islam Berdaulat ini dilancarkan di waktu mana realiti ummah Melayu dan masyarakat Melayu sebenarnya telah benar-benar merudum, sehingga mereka tidak lagi mampu, tidak lagi sanggup memperjuangkan nasib bangsa, bercakap tentang kepentingan bangsa dan sebagainya dalam pentas-pentas intelek dan pentas-pentas politik. Sejak awal lagi kita sangat yakin bahawa kemuliaan agama, kemuliaan bangsa ini akan dapat dicapai melalui Persepakatan Melayu terutamanya. Sebab itu kita keluarkan slogan Melayu Sepakat Islam Berdaulat ini. Walaupun peringkat awal tu orang tidak setuju, apa-apa pun kita nak capai kejayaan mesti ada persepakatan. Apatah lagi dalam konteks agama Islam di negara ini. Golongan musuh-musuh Islam mahu merungkai ikatan ummah untuk menjadikan bangsa Melayu ataupun umat Islam ini bercerai-berai, tidak ada identiti. Perpaduan ummah dimusnahkan, maka mereka tidak ada lagi satu agenda bersama yang mereka nak perjuangkan. Dan dengan itu agenda-agenda lain boleh diketengahkan kerana mereka tidak disatukan oleh satu perjuangan. Tidak ada satu ideologi ataupun satu pegangan bersama yang menyatukan mereka. Sepatutnya mereka ada satu agenda bersama yang konkret, yang tidak ada khilaf, yang tidak ada perselisihan di antara mereka. Tapi oleh kerana mereka telah dimusnahkan, lalu mereka menjadi bangsa yang begitu. Jadi langkah pertama kita untuk nak tegakkan Islam dalam negara kita ni, kita mesti kembalikan kekuatan ummah, kembali kekuatan bangsa Melayu. Jadi kalau tidak ada persepakatan di kalangan orang Melayu, mana mungkin kita boleh nobatkan agama Islam itu sebagai agama yang utama dalam negara ini. Jadi sebab itu sejak awal lagi kita sangat yakin, dan perkara ini bukanlah begitu sukar untuk difahami. Dan himpunan ISET itu terbukti apabila kita bersatu, berkumpul, akhirnya dia boleh mengubah dasar negara. Inilah aspirasi kita, dan kalau semua rakyat orang Melayu boleh bersatu, banyak benda yang kita boleh selesaikan dalam negara ini. Mereka yang mengkritik slogan ini, akhirnya mereka sendiri yang menerimanya, malah mereka membuat t-shirt yang menulis slogan yang telah kita wawarkan lebih 10 tahun yang dahulu. Memperjuangkan kemerdekaan negara ini akan kekal menjadi agenda perjuangan kepada Ikatan Muslimin Malaysia sehingga kita berjaya mengembalikan semula peradaban bangsa kita. Apa yang menjadi matlamat besar kita adalah untuk membangunkan semula apa yang kita panggil sebagai peradaban. Risalah para Nabi itu sendiri sebenarnya adalah merupakan suatu risalah peradaban yang membawa kepada manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak membangunkan peradaban adalah satu ayat yang cukup mudah, tetapi nak melaksanakan peradaban, dia satu gerak kerja yang memerlukan kepada pengorbanan yang sangat besar. Dan dalam masa yang sama memerlukan juga kepada ilmu. Ilmu itulah yang perlu kita budayakan dalam masyarakat kita. Ilmu perubatan, ilmu kimia, ilmu fizik, ilmu astronomi, geografi dan sebagainya yang dipelajari oleh sarjana-sarjana dan juga ilmuwan Islam pada zaman kegemilangan Islam. Mereka ambil ilmu tersebut, mereka teknologikan dia secara bertauhid. Maksudnya mereka praktis dia dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Kemuncak daripada peradaban itu sebenarnya sepatutnya membawa kepada kebahagiaan dan kemakmuran. Kebahagiaan yang dicapai melalui ilmu dan teknologi yang moden ini sepatutnya dia membawa kepada kebahagiaan. Tetapi akhirnya apa yang berlaku adalah sebaliknya. Jadi apa juga kemajuan teknologi, ilmu dan seumpamanya, kalau sekiranya tidak disertakan dengan adab dan akhlak, sebenarnya akhirnya negara itu akan hancur. Apa yang berlaku kepada Rom yang begitu maju akhirnya hancur disebabkan oleh kerana tidak adanya adab dan juga akhlak. Sekarang ini apa yang kita nampak adalah teknologi, ilmu yang kita pelajari daripada barat, mereka tak ada nilai tauhid ni. Mereka putuskan. Zaman kegemilangan Islam dulu, kenapa mereka maju? Kerana mereka rajin membaca, rajin menulis, rajin mendokumentasikan, rajin membuat kajian, rajin membuat eksperimen dan juga membuat penemuan-penemuan teknologi baru.
Mereka tidak pernah putus asa untuk menghasilkan, menterjemahkan apa yang mereka baca ini kepada teknologi. Kenapa Barat maju? Begitu juga. Kerana mereka melazimi penyelidikan. Sentiasa perkara baru timbul. Jadi kalau kita nak pegang teraju tu, nak pegang simbol tu, ataupun nak katakan peradaban akan bermula di tanah Melayu, di bumi Malaysia ini, kita pun kena jadi macam tu. Hari ini kita menyedok ilmu daripada sumber asing yang dihidangkan untuk kita, bukan untuk kepentingan kita. Tetapi ilmu ini dibangunkan untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan penjajah. Dan kita juga mesti mampu memiliki industri, keupayaan industri, keupayaan dari segi teknologi, membangunkan pengupayaan yang membolehkan kita mengeksploitasi sumber kita sendiri secara maksimal dalam konteks kita membangunkan negara kita. Secara umum kita berpegang kepada prinsip bahawa Islam itu sendiri sebenarnya adalah merupakan agama yang merupakan rahmat kepada seluruh alam. Nilainya itu adalah merupakan nilai yang diperlukan oleh orang Islam dan orang bukan Islam. Contohnya macam bila kita bercakap tentang integriti. Integriti perlu dimiliki oleh orang Islam dan orang bukan Islam. Dan sama juga contoh macam menegakkan ma'ruf, menegakkan kebaikan dalam masyarakat. Adakah masyarakat bukan Islam? Memang masyarakat yang tak suka kebaikan. Masyarakat bukan Islam pun perlu untuk menegakkan kebaikan. Tidak mungkin keadaan ini dibenarkan berterusan. Mesti ada usaha perubahan dan mesti ada usaha pembaikan yang seharusnya dilakukan. Ini adalah suatu tuntutan yang perlu dan wajib. Kalau tidak, maka umat Islam daripada komposisinya yang majoriti di negara ini tertindas. Bila kita sebut tagline bersama membangun peradaban, artinya dia bukan satu-satunya NGO yang membangun peradaban. Dia hanyalah salah satu NGO yang membangunkan peradaban. Jadi kita tidak menafikan kemunculan dan juga kewujudan pertubuhan-pertubuhan lain, kewujudan entiti-entiti lain untuk membangunkan peradaban. Dan ISMA adalah salah satu daripada NGO yang akan bersama untuk membangunkan peradaban. Perancangan ini boleh dilaksanakan dan kita faham maknanya itu tak senang. Pihak-pihak lain akan menganggap itu sebagai ancaman, tapi terus terang kita cakap, kita dah bagi masa yang cukup untuk badan-badan lain memainkan peranan, dan kita rasakan waktunya untuk kita buat keputusan. Kita tak boleh membiarkan keadaan begitu menyerah kepada orang yang tidak mungkin tak sanggup ataupun mungkin tak sedia, mungkin tak layak untuk memikul hasrat ini. Kita telah membuat keputusan bahawa kita akan mengambil peranan itu. Sama ada esok, lusa, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ini adalah keputusan bahawa kita mesti mengambil tanggungjawab untuk menyatukan ummah, membangunkan ummah dan memimpin ummah ke arah membina sebuah peradaban baru.